آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sudah tahun ini. Dan jika kamu bimbang menjadi miskin, maka Allah nanti akan berimu kekayaan kepadamu dari kurnianya jika dia mengkehendaki. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka bayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Sekali muliakan Allah sekalian, kita telah bincangkan banyak bincangan para ulama fuqaha tentang masalah najis yang dimaksudkan di sini. Bahawa yang dimaksudkan pendirian yang telah Islam ambil, kita harus faham dalam konteks yang sangat saksama. Islam tidaklah mempunyai peraturan sebagaimana yang ada dalam agama Hindu sebagai contohnya, yang memandang kasta, syudra dan paria sebagai kasta yang najis. Sehingga kan kalau orang-orang Brahman kena sentuh dirinya, maka walaupun kena angin sahaja, dia harus membasuh badan tersebut kerana angin lalu dekat dengan golongan paria atau syudra itu. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, sebaliknya kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang datang dari kaum pelbagai yang nak menghadap baginda, Nabi telah terima mereka dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram Madinah ini, Masjid Madinah. Contohnya utusan daripada kerajaan Najran yang beragama Nasara pada waktu itu. Bahkan Nabi sambut dalam masjid. Demikian juga orang-orang Yahudi. Nanti kita akan lihat bagaimana kedudukan Ahlul Kitab, Kitabiyah, perkahwinan dengan mereka melalui ayat ke-6 surah Al-Ma'idah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan mereka halal kita makan, dan ada peruntukan untuk mengenalkan perkahwinan dengan syarat-syarat tertentu dengan wanita-wanita mereka. Tidaklah ada dalil pun yang mengatakan bahawa pinggan-pinggan bekas makan mereka dikehendaki untuk kita cuci apabila kita hendak menggunakannya. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, malahan ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwuduk dengan air yang ditimba, dan timba ini kepunyaan kaum musyrikin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah. Maksudnya adalah kami pergi berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami telah pun menggunakan timba kepunyaan orang musyrik. Kami pergunakan untuk tujuan bersuci, dan tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam mempersalahkan perbuatan kami itu. Dan kita telah bincangkan kisah seorang sahabat nama Sumamah bin Asal yang ditawan, diikatkan pada salah satu tiang dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik dari intisari ajaran Islam sendiri, tidak ada ajaran seperti agama Hindu yang menganggap kasta, syudra dan paria itu sebagai najis. Malahan perbuatan Rasulullah SAW sendiri menunjukkan bahawa najis itu bukanlah najis pada tubuh golongan musyrikun. Ini pandangan yang kuat. Sekali ini muliakan Allah sekalian. Jadi Quran ini telah diturunkan jauh sebelum ilmu fiqah dibukukan, dan jauh sebelum para fuqaha membuat pengistilahan terhadap najis itu sendiri. Jadi maksud Al-Quran ini, salah satu daripadanya yang telah kita bincangkan melalui tafsir Ibn Jauzi, tafsir Zadul Masir, maksudnya kotor. Orang yang hatinya busuk, hatinya kotor, juga dipanggil oleh orang Arab sebagai orang yang najis. Mereka pun tidak memandang baik kepada seseorang lelaki yang telah berzina, lalu mengahwini perempuan yang telah pun dizinahnya itu, berzina dengannya. Jadi kedua-duanya juga dipanggil sebagai golongan yang najis. Jadi setelah kita membincangkan semua dalil ini, dapatlah kita lihat bukan artinya jika musyrikin dilarang memasuki kota Mekah, kota Masjidil Haram itu kerana zat badannya yang najis, tetapi kerana mereka kotor dan tidak mengenal erti kebersihan. Kencing mereka tidak basuh, tidak pernah ambil wudu, tidak mandi junub daripada hadas besar dan sebagainya. Apatah lagi, ada pula yang tawaf
dengan terlebih dahulu menanggalkan pakaiannya. Dia sendiri tahu dirinya kotor. Sering dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab kalau kita mentaufikkan hadis ini untuk membuat satu resolusi, membuat satu kesimpulan menurut satu hadis riwayat Ibn Abi Shaybah, Ibn Jarir, Ibn Munzir dan Mujahid, bahawa setelah Nabi Muhammad SAW pulang dari Perang Tabuk, yang akan kita bincangkan dalam ayat-ayat yang berkaitan kelak, maka baginda hendak melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 itu. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, yang maksud akan hadir di rumah ini kaum musyrikin yang tawaf bertelanjang. Sebab itu aku tidak mahu mengerjakan haji sampai perkara itu sudah tidak ada lagi. Jadi berdasarkan kepada sabda Nabi SAW ini, menyebabkan Nabi tidak mengerjakan haji pada tahun itu. Bahkan menyuruh Abu Bakar memimpin jemaah haji, kerana baginda hendak Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma memerintahkan terlebih dahulu supaya Masjid Haram dibersihkan dari musyrikin yang tidak mengenal erti kebersihan. Dan Nabi tidak mahu melihat mereka bertawaf dalam keadaan mendedahkan aurat bertelanjang. Pada tahun berikutnya, tahun ke-10, setelah semuanya selesai bersih, barulah Nabi SAW mengerjakan haji yang dipanggil sebagai Hajatul Wada'. Sebab 2 bulan 10 hari selepas dari tarikh haji itu, iaitu pada tahun ke-11, Nabi Muhammad SAW pun wafat. Sering dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita dapat memahami maksud najis yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Ini juga kalau kita perhatikan, ada sebuah hadis yang mana Nabi Muhammad SAW telah pun memberitahu kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, "La ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil Arab, fala atruku fiha illa musliman." Aku akan pastikan golongan Yahudi dan Nasara keluar dari jazirah Arab ini, maka aku tidak akan tinggalkan kecuali orang-orang Islam. Ada riwayat yang lain, akhrijul musyrikin min jaziratil Arab, keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Tapi Abu Bakar tak sempat melaksanakan tugasan ini, maka Umar Khattab radhiyallahu anhu lah yang telah menjalankan misi ini pada zaman pemerintahannya. Bahkan hanya dibolehkan tinggal untuk golongan musyrikun di jazirah Arab ni hanya 3 hari sahaja. Mereka pun datang dengan tujuan untuk berniaga. Dalam hadis riwayat Ibn Shihab pula bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "La tajtami'u dinani fi jaziratil Arab." Tidak akan berkumpul 2 agama dalam jazirah Arab. Hadis ini riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Walaupun hadis ini merupakan hadis mursal, tetapi ada tawabi', ada syawahid yang membuktikan bahawa kebenaran kata-kata Nabi Muhammad SAW ini. Dan ada sebuah hadis lagi yang barangkali menguatkan fahaman yang sedang kita bincangkan ini sehari ini, mulia Allah sekalian, dari Jabir. Nah, hadis ini merupakan hadis riwayat Imam Muslim. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, "Inna syaitana kad ya'isa min an yu'badahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin at-tahrisha bainahum." Sungguhnya syaitan telah berputus asa bahawa akan ada orang yang menyembah syaitan di sini, tetapi dia tidak akan putus asa daripada mengganggu, menimbulkan gangguan, persisihan, pergaduhan di antara mereka. Jadi kata Sa'id bin Abdul Aziz lagi mulia Allah sekalian, yang disebut Jaziratul Arab itu adalah yang terletak di antara wadi sampai ke Yaman, yang terletak di hujung sampai ke Iraq di pinggir laut. Dalam kata yang lain, batas Jaziratul Arab ini daripada Aden sampai ke Rif di Iraq, memanjang dari Jeddah dan sekitarnya sampai ke Lautan Merah. Di Lautan Merah itu sampailah ke negara Syam secara melebar. Ini kalau kita nak fahami lebih lanjut, selain ini mulia Allah sekalian, bacalah buku yang bertajuk Mekah, Sejarah dan Kelebihan, menceritakan tentang Mekah dan kawasan-kawasan sekitarnya, oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Wasit bin Abdul Rahman Hafizahullah. Bacalah buku yang bertajuk Mekah, Sejarah dan Kelebihan, supaya kita dapat mengerti yang dimaksudkan dalam perbincangan kita melalui kuliah tafsir di sini. Selain ini mulia Allah sekalian, inilah yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW mengkehendaki supaya Jaziratul Arab itu bersih daripada sebarang bentuk syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang berikutnya yang kita bincangkan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan tidak mereka haramkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mereka beragama dengan agama yang benar, iaitu di antara orang yang diberi Alkitab kepadanya. Saya ini beri Allah sekalian, demikianlah terjemahan yang saya pilih dari
Sahih Tafsir Ibn Kathir. Jadi di samping ayat yang menyuruh perang dengan musyrikun yang banyak kita telah bincangkan sebelum ini, sekarang kita bertemu pula dengan ayat yang menyuruh merangi ahlu kitab. Kalau kita tidak mengetahui asbabun nuzul, tentu akan timbul dalam benak fikiran kita mengapa pula Islam menyuruh memerangi ahlu kitab itu. Kita semua sedia maklum bahawa ini maksudkan ahlu kitab iaitu Yahudi dan juga Nasara. Pada secara pokoknya, secara dasarnya, tidak ada maksud untuk menimbulkan perangan dengan ahlu kitab. Dan sampai sekarang pun tidak ada maksud perang dengan ahlu kitab tak kala Rasulullah SAW berpindah ke Madinah. Yang ini dapat kita lihat dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku sebagai jiran tetangga kepada golongan Yahudi. Begitu juga sering dimuliakan Allah sekalian dengan orang Nasara yang terdapat di situ. Tetapi yang jadi masalahnya adalah orang-orang Yahudi yang telah mengkhianati segala perjanjian yang dibuat. Sampai akhirnya Rasulullah SAW wajib menyelesaikan urusan dengan mereka. Sebagai contohnya Bani Nadir yang diutus, yang diusir keluar dari Madinah. Bani Quraizah yang telah pun dihukum berat kerana khianat dan bersekutu hendak menghancurkan Islam dengan golongan Quraisy ketika meletusnya perang Ahzab. Lalu semuanya diusir, semuanya telah berkumpul di Khaybar sampailah Khaybar ni taklukkan. Pernah kita bincangkan perkara ini. Nanti kita akan bincangkan lagi secara. Tinggal sekarang orang-orang Nasara. Hubungan Nabi SAW pada peringkat awal dengan mereka ni amat baik. Lantaran kebaikan orang Nasara ini pada peringkat awal, itulah Rasulullah SAW berani menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah yang terletak di Afrika, supaya melindungkan diri di sana sebanyak 2 kali berlaku hijrah. Kita sebenarnya maklum perkara ini dalam kitab sirah yang kita baca. Sampaikan Raja Najasyi yang berasal dari Habasyah itu sendiri dengan segala kerelaan hati memeluk Islam. Jadi hubungan yang mesra ni diakui oleh Al-Quran Al-Karim. Nanti kita akan lihat sedang ini Allah sekalian dalam surah Al-Ma'idah, dalam ayat ke-83 sampai ke-85 insya-Allah. Jadi Rasulullah SAW pun mengutuskan utusan-utusan untuk memakai adat kerajaan berdaulat pada waktu itu, menyeru raja-raja Nasrani agar memasuki Islam. Seperti contohnya kepada Raja Rom di Syria dan juga Muqawqis, Raja Nasara di Mesir. Meskipun mereka ni semua tidak masuk Islam, tapi persahabatan dan kejiranan pada waktu itu secara baiknya telah berlaku. Sering dimuliakan Allah sekalian. Tapi ada satu bahagian kerajaan Kristian yang tidak mengakui Islam yang ada dipimpin oleh Muhammad SAW di Madinah. Iaitulah golongan Kristian yang berada di utara, di bawah pimpinan kerajaan Rom. Rom telah menguasai, kalau kita lihat dalam sejarah seperti ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, lebih dari 600 tahun sejak sebelum Nabi Isa lahir. Dengan sebab kekuasaan atas bangsa Arab di sebelah utara, ramai suku Arab yang terletak di utara itu. Secara ini sejarah kita patut faham. Golongan Arab yang berada di utara telah meluk agama Nasrani. Ini kerana kerajaan Rom yang berkuasa di utara juga merupakan golongan Nasara yang telah berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk Kristian. Baik, selagi ini mereka sekalian, nanti kita akan lanjutkan perkara ini, perkembangan untuk kita memahami mengapa Islam mendeklarkan peperangan kepada ahli kitab. Kita harus faham saudara, jangan kita ditakluki dengan minda barat yang mengatakan bahawa segala yang mereka lakukan benar, tapi bila Islam tetapkan satu benda sebenarnya salah. Kita baca dalam Newsweek sebagai contohnya, cerita-cerita bagaimana golongan Islam yang di-create, entah ya entah tidak. Kata Farid Zakaria dalam Newsweek September tahun 2010, the enemy is overrated. Overrate. Bangsa Islam ini seolah-olah macam dilihat melampau-lampau pula. Disengaja di-ratekan lebih, padahal tak kuat mana pun umat Islam ni. Tapi mereka berjaya memanipulate sumber akhbar untuk mengatakan bahawa Islam ni agama terorisme, untuk membenarkan mereka membina persenjataan yang dapat menganiaya orang Islam. Tapi kita orang Islam bila cerita ayat-ayat jihad mempertahankan diri dianggap terorisme, dianggap anti-sosial. Baik saudara, ini penting untuk kita fahami supaya kita membina di atasnya kefahaman yang kukuh mengapa Islam ini bersikap mempertahankan diri, mengapa Islam menggalakkan jihad, supaya benda ini dapat kita terangkan kepada anak-anak kita, kepada generasi umat Islam, supaya lahir izzah, kemuliaan diri sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.